Dalam gelap, ada cerita yang belum selesai. Kau berani dengar? Selamat datang ke Seram Spot, tempat segala yang misteri, urban legend dan kisah seram tak masuk akal bermula. Hai semua, aku nak share satu cerita yang aku dapat dari kawan aku sendiri. Cerita ni pernah viral sikit dalam kalangan pelajar dan orang kampung kat Kedah. Kisah ni pasal satu tasik lama yang terkenal dengan cerita seram. Tasik ni cantik, airnya tenang. Tapi jangan sesekali pandang air dia terlalu lama katanya. Kumpulan pelajar kolej yang buat vlog kat situ jadi mangsa kejadian pelik. Dan yang paling ngeri, ada satu footage kamera DSLR yang tunjuk ada seseorang berdiri atas air tasik tu macam hantu tapi lebih pelik. Yang paling aku tak sangka, dari 5 pelajar tu cuma 3 je yang balik. Kalau korang nak tahu apa jadi, duduk elok-elok sebab cerita ni bukan biasa-biasa. Ke 8 malam tu, kami 5 orang pelajar kolej dari Kedah tengah sibuk plan nak buat video vlog untuk projek media sosial kami. Kami semua memang suka tempat yang rare dan agak misteri sikit. Salah seorang Amir cadang kita pergi tasik Temenggor yang agak terpencil tu. Dia kata air dia tenang sangat dan nampak macam memagis. Aku masa tu rasa macam biasa je, tapi yang lain teru je. Waktu kami sampai, suasana sejuk, angin sepoi-sepoi, ada kabus nipis macam dalam cerita hantu kat TV. Kamera DSLR Amir dah siap-siap dan kami mula ambil video. Masa ni aku ada nampak satu bayang-bayang aneh dekat air tasik tu. Tapi aku ingatkan silap mata. Bro, kau rasa macam ada apa-apa dekat air tak? Aku tanya Amir. Tak adalah, ni kamera aku canggih ni, takkan silap. Jawab dia yakin. Tapi aku tetap rasa macam ada sesuatu yang tengok kami dari jauh. Kami pun teruskan ambil video sampai habis. Lepas tu kami duduk kat tepi tasik sembang dan makan ringan. Malam makin larut, kami decide nak balik. Tapi dalam perjalanan balik, kami rasa ada yang ikut kami. Aku dengar bunyi kaki dekat belakang. Bila aku pandang belakang, kosong. Tapi rasa sejuk sampai ke tulang. Lepas dari kejadian malam tu, kami decide untuk tengok balik footage kamera DSLR Amir. Masa tengok, mula-mula biasa je. Ada video kami tengah ketawa dan ambil gambar. Tapi bila sampai part kami dekat tepi tasik, aku perasan ada satu sosok berdiri atas air. Muka dia tak jelas, cuma nampak bayang hitam tinggi dan berkepala. Macam berdiri kat tengah-tengah tasik. Apa benda ni? Tiba-tiba Zara, salah seorang geng aku, menjerit kecil. Kau cakap betul ke? Takkan ni kesan khas ke? Amir cuba nak rationalize. Tapi tiada siapa yang buat kesan khas. Semua video asli. Kami cuba zoom dekat video tu. Makin jelas sosok tu. Kita kena pergi balik tengok tasik tu, confirm ada benda pelik ni, kata Razak. Aku risau tapi tak nak kalah. Rasa takut mula masuk dalam badan. Tapi apa yang lebih pelik, selepas tengok video tu, 3 daripada kami mula rasa sakit kepala dan susah tidur. Malam-malam selepas tu, masing-masing mula alami benda pelik. Aku selalu terdengar suara bisikan dekat telinga waktu tengah tidur. Kadang-kadang aku nampak bayang hitam kecil dekat tingkap bilik. Zara pula kata dia nampak bayang seseorang berdiri di kaki katil dia. Tak payah cakap, aku pun rasa benda sama, aku balas. Razak dan Amir yang lain mula mengelak dari berbincang pasal tasik tu. Tapi aku rasa kita kena hadapi benda ni. Aku ajak geng aku sekali lagi untuk pergi ke tasik. Malam tu kami jumpa Pak Cik Mat, seorang orang kampung yang selalu duduk dekat tepi tasik. Dia kata tasik tu dulu tempat bunuh diri ramai orang dan ada yang lemas sampai mati. Orang kampung lama cerita ada penunggu tasik yang tak bagi orang pandang lama-lama airnya. Kau orang jangan main-main dengan tasik tu. Kalau dah pandang, air tenang dia tu jangan pandang belakang masa jalan balik. Pesan Pak Cik Mat. Kami mula risau tapi terlalu teruja nak tahu lebih. Jadi kami plan pergi lagi dengan lebih ramai. Dalam perjalanan kami ke tasik kali kedua, suasana mula berubah. Jadi pelik. Kami bertolak dari kolej sekitar jam 8 malam dengan hati penuh campur baur, antara teruja nak cari jawapan dan takut nak hadap benda yang tak jelas. Kali ini, kami bawa lebih banyak peralatan. Bukan saja kamera DSLR Amir, tapi juga lampu, suluh, tripod dan satu alat rakaman suara yang Razak beli dari kedai elektronik dekat bandar. Setibanya kami di tepi tasik, kami perasan angin malam bertiup perlahan
Tapi ada satu yang buat bulu roma aku berdiri. Kabus tebal mula turun dari sekeliling hutan, seolah-olah menyelimuti tasik tu macam selimut putih. Lampu suluh yang kami bawa pun macam susah nak tembus kabus tebal tu. Aku cuba fokuskan mata ke air tasik yang nampak tenang sangat, sampai aku rasa macam waktu tu masa sekejap beku. Bro, kau rasa macam ada yang perhati kita tak? Zara bertanya. Dengan suara serak, tangannya pegang kuat lampu suluh. Tak adalah. Tapi serius aku pun rasa pelik sikit, jawab Amir sambil ketawa kecil. Cuba nak buat suasana kurang tegang. Tapi tiba-tiba, dari jauh aku dengar bunyi tangisan halus, suara budak kecil menangis perlahan-lahan, dekat tepi tasik. Aku pandang ke arah suara tu tapi tak nampak apa-apa. Kau orang dengar tak suara tu? Aku tanya. Suara aku pun ikut serak sebab tak sangka bunyi tu real. Ya, aku pun dengar. Zara balas dengan nada takut. Kami semua diam seketika, suara tangisan itu makin jelas, perlahan tapi sangat menusuk perasaan. Razak keluarkan alat rakaman suara dan mula rakam bunyi itu. Tiba-tiba lampu suluh Amir mati sendiri. Gilalah, kenapa? Pula ni? Amir cakap sambil tekan butang power berkali-kali tapi tak menyala. Kita tak boleh tunggu sini lama-lama. Aku cadang. Tapi Razak macam terpesona dengan suara tangisan tu. Dia terus berjalan ikut bunyi. Kami ikut belakang. Sampai di satu batu besar di tepi tasik, suara tangisan tu tiba-tiba hilang. Tapi yang paling menakutkan, kami nampak satu bayang-bayang kecil berdiri dekat air, seakan-akan seorang budak perempuan berbaju putih, muka tak nampak sebab diselubungi kabus. Tapi yang pelik, bayang tu berdiri atas permukaan air, macam tak basah. Kau orang nampak tak tu? Aku menjerit perlahan. Semua pandang ke arah bayang tu. Zara hampir menjerit. Astaghfirullahalazim, itu apa? Aku cuba rakam dengan kamera DSLR Amir, tapi kamera tiba-tiba freeze, tak boleh fokus pada bayang tu. Razak cuba ambil gambar guna telefon bimbit dia, tapi gambar keluar kabur macam ada asap putih menghalang. Tolong jangan pandang lama-lama. Aku teringat pesan Pak Cik Mat dan cuba alihkan pandangan. Tapi tiba-tiba, bayang tu berpaling ke arah kami. Walaupun wajahnya tak nampak jelas, aku rasa mata dia pandang tepat ke arah aku. Aku rasa satu getaran sejuk meresap sampai ke tulang belakang. Cepat lari! Aku jerit. Kami semua terus berlari, meninggalkan tasik. Dalam perjalanan balik, aku rasa sesuatu ikut dari belakang. Bunyi langkah kaki ringan di belakang aku, tapi bila aku pandang belakang kosong, tapi angin malam berhembus kuat, dan aku rasa ada sesuatu yang menyentuh bahu aku sekejap. Aku tak berani menoleh lagi. Semua kami masuk ke dalam kereta tanpa bercakap, masih terkejut dengan apa yang kami lihat. Selepas malam itu, aku dan geng aku mula alami mimpi pelik. Aku sendiri bermimpi duduk tepi tasik. Nampak bayang budak kecil itu datang mendekat. Tapi bila aku nak lari, kaki aku rasa berat dan sejuk, sampai aku tak boleh gerak. Zara pula cerita dia bermimpi digigit sesuatu dekat kaki sampai luka berdarah. Amir pula cerita dia dengar suara bisikan dari dalam kamera DSLR dia sendiri bila tengah tengok video footage lama. Kau orang rasa kita dah ganggu sesuatu kat tasik tu ke? Tanya Razak sekali. Aku rasa kita dah buat benda yang salah. Tapi aku takut nak cerita dekat orang lain. Kalau cerita dekat orang kampung, nanti dia orang kata aku buat cerita takut-takut je. Tapi aku janji, kita akan pergi lagi sekali. Sebab aku tak puas hati dan aku rasa ada benda yang dia tak nak kami tahu. Apapun, aku harap kali ni kami tak hilang macam kawan-kawan dulu. Selepas malam seram di tasik itu, aku dan geng aku buat keputusan untuk berehat dulu. Tapi rasa tak tenang tu susah sangat nak hilang. Semua telefon geng aku mula dapat mesej pelik dari nombor tak dikenali. Aku sendiri dapat mesej yang bunyinya cuma satu perkataan, jangan pandang. Aku cuba balas tapi tiada jawapan. Razak pula dapat gambar hitam putih, tapi kalau zoom ada bayang hitam berdiri di tengah air tasik yang sama kami pergi. Makin lama kami makin rasa ada yang awasi kami dari jauh. Bro, aku rasa benda tu takkan bagi kita lepaskan macam tu saja, kata Amir waktu kami berkumpul di bilik college dia. Malam tu, aku cuba tengok video lama sekali lagi. Masa tengah tengok, tiba-tiba lampu bilik padam dan aku rasa satu tangan sejuk sentuh bahu aku.
Aku jerit kuat dan lari keluar bilik. Tapi bila aku pandang belakang, tiada siapa pun. Keesokan harinya, kami buat keputusan untuk jumpa Pak Cik Mat semula. Pak Cik Mat duduk dekat rumah kecil di tepi hutan. Wajah dia serius bila kami ceritakan pengalaman kami. Kalau dah jadi macam ni, kau orang kena buat sesuatu. Tasik tu ada penunggu yang tak suka orang usik. Dulu masa zaman perang, banyak nyawa terkorban dekat situ dan roh-roh tu masih berkeliaran. Jangan pandang air tenang itu lama-lama, nanti dia ambil kau, kata Pak Cik Mat sambil menepuk bahu aku. Dia bagi kami satu azimat kecil, kata azimat tu boleh lindungi kami dari gangguan roh. Tapi dia pesan jangan pakai lama sangat, nanti jadi lain pula. Malam tu kami decide pergi Tasik sekali lagi. Kali ni kami bawa azimat Pak Cik Mat dan beberapa bahan untuk buat ritual kecil yang dia ajar. Kami sampai di tepi Tasik jam 11 malam. Suasana makin sejuk dan kabus makin tebal. Lampu suluh kami berkedip-kedip macam nak mati. Zara tiba-tiba jerit, "Tengok, ada sesuatu tengah air." Kami semua tengok, nampak lagi satu sosok berdiri atas air. Tapi kali ini sosok tu lebih jelas, berdiri macam manusia dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba dia angkat kepala dan pandang kami dengan mata yang merah menyala. Aku rasa jantung aku hampir terhenti. "Pasang azimat," Amir jerit. Kami semua pasang azimat yang Pak Cik Mat bagi dan mula bacakan doa yang dia ajar. Bayang itu mula goyah dan perlahan-lahan hilang. Tapi masa azimat hampir habis, tiba-tiba air Tasik bergelora macam ada ombak ganas. Kami terpaksa lari selamatkan diri. Dalam kereta, semua diam. Tiada siapa berani cakap apa-apa. Tapi aku dapat rasa mata yang merah tu masih ikut kami dari jauh. Malam selepas kejadian di Tasik yang semakin mengerikan itu, kami semua rasa macam hidup dalam mimpi buruk yang tak berpenghujung. Walaupun azimat Pak Cik Mat dah pasang, aku masih rasa ada sesuatu yang tak kena. Rasa takut tu dah jadi satu perasaan yang sukar nak ditolak ke tepi. Setiap kali aku pejam mata, bayang mata merah itu muncul. Buat aku terjaga dengan nafas terengah-engah. Pagi, esoknya aku cuba hubungi Zara tapi telefon dia tak berjawab. Aku cuba lagi dan lagi tapi hampa. Aku call Amir dan Razak. Mereka pun cerita yang Zara tak datang college dan telefon pun tak boleh dihubungi. Aku mula risau. Apa dah jadi kat Zara? Kami bertiga decide untuk cari Zara. Kami pergi ke rumah dia, tapi rumah dia sunyi dan pintu berkunci rapat. Aku ketuk kuat pintu tapi tiada siapa yang jawab. Aku terdengar bunyi perlahan dari dalam bilik tidur Zara. Bunyi seperti sesuatu yang menggaru atau mengetuk pintu dari dalam. "Bro, aku rasa kita kena panggil bantuan," kata Amir dengan suara gemetar. "Tapi siapa yang nak percaya kita? Semua ni bunyi cerita seram je bagi mereka," aku balas. Walaupun aku sendiri takut. Tiba-tiba dari bilik Zara, ada bunyi bisikan halus yang aku sendiri tak faham apa dia cakap. Bunyi tu datang dan pergi, seolah-olah ada seseorang cuba berkomunikasi, tapi tak berjaya. Aku cuba rakam dengan telefon, tapi rakaman itu hanya mengeluarkan bunyi statik yang mengganggu. "Dia dalam masalah," Razak kata serius. Kami mula cari jalan masuk ke dalam rumah, tapi semua pintu dan tingkap dikunci dari dalam. Kami dengar suara Zara menangis perlahan, tapi tak dapat nampak dia. Kami akhirnya call Pak Cik Mat, dan dia kata mungkin Zara dah kena gangguan roh Tasik tu. Roh tu dah mula ambil dia sebagai mangsa. "Kau orang kena cepat bawa dia ke tempat aman dan buat ritual pembersihan," pesan Pak Cik Mat. Dengan berat hati kami pulang ke college ambil barang-barang untuk buat ritual. Tapi aku tak boleh lupa perasaan takut bila teringat mata merah tu yang makin dekat dan makin berani. Malam tu aku cuba tidur tapi mimpi aku jadi semakin pelik dan seram. Aku nampak Zara berdiri di tepi Tasik, tapi wajah dia kosong dan mata dia merah menyala macam bayang tu. Dia pandang aku dan senyum nipis, kemudian hilang dalam kabus. Aku terjaga dengan peluh dingin membasahi seluruh badan. Aku tahu, malam ni semua akan jadi lebih buruk. Malam itu kami bertiga duduk di bilik Amir, cuba kumpulkan keberanian untuk kejar Zara dan selamatkan dia. Rasa takut tu macam dah jadi kawan baik, tapi kami tak boleh bagi dia menang. Aku pegang kamera, DSLR Amir harap-harap boleh dapat bukti yang lebih jelas dan mungkin dengan itu kami boleh faham apa sebenarnya berlaku. Kita kena buat sesuatu malam ni.
Zara tengah terperangkap dengan sesuatu yang kita tak faham. Kalau kita lambat, aku takut dah tak sempat. Aku cakap sambil cuba kekalkan suara tenang, walaupun dalam kepala penuh dengan bayangan merah yang seram tu. Razak dengan suara serak, tambah, Pak Cik Mat cakap, kita kena bawa Zara ke tempat suci dan buat ritual pembersihan. Tapi nak cari tempat suci tu di tengah malam macam ni bukan senang. Boleh je. Aku tahu satu tempat dekat hutan kecil belakang kampus kita. Dulu orang tua-tua pernah cerita tempat tu memang kuat tenaga positif. Mungkin itu tempat yang kita perlukan, Amir cadang. Kami bertolak ke hutan itu, suasana sunyi dan gelap pekat. Semua bunyi macam diperbesarkan, daun-daun yang bergesel, bunyi cengkerik, dan angin malam yang sejuk menusuk tulang. Aku pegang kamera DSLR erat-erat, harap-harap kamera tu tak rosak macam sebelum ni. Tiba di tengah hutan, kami pasang api kecil dan mula baca doa-doa pembersihan. Dalam keadaan tegang, aku terdengar suara Zara menangis perlahan dari jauh. Kami ikut suara itu, dan tiba-tiba kami nampak bayang seorang wanita berdiri dekat pokok besar. Wajahnya separuh tersembunyi dalam kegelapan, tapi mata merah itu tetap bersinar menakutkan. "Zara!" aku jerit. Tapi bayang itu tak bergerak. Dia cuma pandang kami dan senyum tipis yang buat darah aku sejuk. Bayang itu hilang perlahan-lahan masuk ke dalam kabus tebal. "Tunggu, jangan pergi," Razak jerit, tapi bayang tu dah hilang. Kami cuba cari lagi, tapi hutan macam berubah. Jalan yang kami lalu sebelum ni tiba-tiba hilang, dan kami seperti terperangkap dalam satu lingkaran. Lampu suluh mula malap, dan aku rasa satu tenaga gelap menyelubungi kami. Tiba-tiba aku rasa satu tangan kuat memegang bahu aku. Aku menjerit dan berpaling, tapi tiada siapa pun di situ. Aku rasa seolah-olah ada sesuatu yang cuba menarik aku masuk dalam kegelapan. "Kita kena keluar dari sini." Amir jerit, dan kami semua mula lari dalam gelap. Tapi langkah kami terasa berat macam berjalan dalam lumpur tebal. Kami akhirnya sampai ke tepi hutan. Tapi kami tahu ini belum berakhir. Zara masih hilang, dan kami dah semakin terperangkap dalam dunia yang bukan milik kami. Selepas malam yang mengerikan di hutan, aku rasa macam hilang kawalan atas hidup sendiri. Hari-hari kami penuh dengan rasa cemas. Setiap bunyi kecil pun buat jantung berdegup kencang. Kami cuba dapatkan bantuan dari pakar, tapi bila cerita pasal tasik tu dan bayang Zara, ramai yang anggap kami cuma berimajinasi atau buat cerita takut-takut. Suatu petang, aku dapat mesej dari nombor tak dikenali. Tulisan dia cuma ringkas yang datang ke Tasik malam ini. Jika mahu Zara kembali. Aku tunjukkan mesej itu kepada Amir dan Razak, tapi kami semua pelik dan takut. Ini mungkin perangkap, tapi kami tak boleh biarkan Zara hilang begitu saja. Malam tu kami bawa kamera DSLR dan beberapa alat lain ke Tasik. Suasana malam itu sunyi luar biasa. Tiada bunyi cengkerik atau serangga macam biasa. Kabus tebal menggulung di permukaan air, sejuk sampai menusuk tulang. "Kita kena berhati-hati," aku pesan sambil pegang erat kamera. Ketika kami hampir sampai ke tepi Tasik, bayang hitam yang pernah kami lihat muncul lagi. Kali ini bayang itu bergerak perlahan ke arah kami, dengan mata merah yang menyala seperti api neraka. "Siapa kamu? Apa yang kamu mahu dari kami?" Amir jerit. Bayang itu berhenti dan angkat tangan menunjuk ke arah Tasik. Kami semua pandang ke air dan nampak sesuatu yang buat darah beku. Rupa-rupanya wajah Zara muncul di tengah air. Mata dia merah, mulutnya bergerak seolah-olah cuba berkomunikasi tapi tak keluar suara. Kita kena masuk ke dalam air itu. Itu mungkin satu-satunya cara nak selamatkan Zara. Razak kata dengan nada yakin, walaupun aku rasa kami tengah buat sesuatu yang paling berbahaya. Kami berempat mula melangkah ke dalam air Tasik yang dingin dan dalam. Air tu terasa berat, macam ada tenaga gelap yang cuba menolak kami keluar. Tapi kami teruskan juga demi Zara. Tiba-tiba, aku rasa tangan aku digenggam kuat oleh sesuatu yang sejuk. Dan bayang merah yang aku takutkan muncul betul-betul depan mata aku. Aku jerit dan cuba lepaskan diri. Tapi geng aku tolong tarik aku keluar dari air. "Kau orang jangan pandang air tu." Amir jerit. Kami lari dari tepi Tasik dan aku rasa satu perasaan lega walaupun kami belum dapat Zara. Tapi aku tahu
sesuatu dah berubah. Bayang hitam itu bukan sahaja jagakan Tasik, tapi dia cuba ambil jiwa kami satu persatu. Selepas kejadian di Tasik yang buat kami hampir kehilangan nyawa, keadaan jadi makin pelik dan menakutkan. Zara masih hilang dan kami bertiga rasa macam ada sesuatu yang ikut kami di mana sahaja. Setiap kali kami berkumpul, kami rasa ada bayang-bayang yang mengintai dan bunyi bisikan yang buat bulu roma berdiri. Suatu malam aku terjaga sebab dengar bunyi telefon berdering. Aku tengok nombor Zara yang hantar mesej. Dengan tangan gemetar aku buka mesej itu. Tulisannya ringkas tapi buat aku terus menggigil. Aku di sini, tolong aku. Aku terus panggil Amir dan Razak dan kami bertemu di sebuah kafe 24 jam untuk bincang apa yang patut dibuat. Dalam perbincangan, aku cadangkan kita guna kamera DSLR untuk jejak lokasi Zara ikut jejak-jejak dalam footage lama. Kita boleh cuba pergi ke satu gua yang ada dekat hutan belakang Tasik. Orang kampung cakap, gua tu tempat roh-roh berkumpul. Mungkin Zara ada dekat situ, kata Razak. Kami setuju dan rancang perjalanan ke gua tu malam itu juga. Dalam perjalanan, aku rasa suasana makin sunyi dan udara makin dingin. Masa kami sampai, gua itu gelap dan bau hapak memenuhi ruang. Kami hidupkan lampu suluh dan mula masuk. Tapi suasana di dalam gua sangat tidak menyenangkan. Bunyi titisan air, bayang-bayang yang pelik, dan suara halus yang tak boleh difahami. Tiba-tiba, kamera DSLR, aku merakam satu bayang hitam yang bergerak pantas dekat dinding gua. Kami cuba kejar bayang itu tapi ia hilang di dalam kegelapan. Kemudian kami nampak satu objek putih berkilat. Rupa-rupanya kain putih yang digantung. Tapi kain itu bergerak sendiri macam ada angin kuat walaupun kami tahu tiada angin dalam gua. Tiba-tiba, dari gelap muncul sosok seorang wanita berbaju putih dengan mata merah menyala. Dia pandang kami, senyum yang menyeramkan dan berkata dengan suara serak, "Kalian tak sepatutnya datang ke sini." Kami cuba lari, tapi jalan keluar kelihatan makin jauh dan gelap. Aku rasa seperti masa dan ruang mula berubah. Kami terperangkap dalam dunia roh. Kegelapan dalam gua makin menekan, rasa macam dinding-dinding tu dah rapat nak mampatkan kami. Suara wanita berbaju putih itu masih bergema dalam telinga. Kalian tak akan keluar hidup-hidup. Aku dan geng aku saling berpandangan. Tahu kami terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari apa yang kami sangka. Aku cuba cekal hati, pegang kamera DSLR erat-erat sambil rakam setiap langkah kami. Kamera tu jadi harapan terakhir kami untuk tunjukkan pada dunia apa yang sebenar terjadi. Tapi tiba-tiba, kamera aku hitam seketika dan keluar bunyi statik pelik. Aku cuba hidupkan balik tapi tak boleh. Dalam gelap tu, kami dengar bunyi tapak kaki perlahan tapi berat, makin hampir ke arah kami. Lampu suluh Amir tiba-tiba padam gelap sekeliling kami. Aku rasa nafas aku jadi laju seolah-olah ada sesuatu yang sedang bernafas di belakang aku. Jangan pandang belakang. Suara bisikan halus yang menusuk ke jiwa. Razak dan Amir cuba cari jalan keluar tapi lorong gua semakin sempit dan berliku. Aku rasa satu tangan sejuk sentuh bahu aku. Aku menjerit dan berpaling, tapi tak ada sesiapa. Aku mula rasa macam hilang kawalan. Seluruh badan rasa berat dan sejuk. Tiba-tiba satu cahaya putih terang muncul, membutakan kami seketika. Aku terdengar suara Pak Cik Mat, "Bacalah doa ini, cepat." Dia muncul di depan kami dengan wajah serius tapi tenang. Kami ikut arahan Pak Cik Mat baca doa pembersihan dan azimat yang dia bagi mula bercahaya. Suasana gelap berubah jadi terang dan sosok wanita itu menjerit kesakitan sebelum hilang begitu saja. Kami terhempas keluar gua, sesak, nafas dan basah kuyup peluh. Zara berdiri di luar tapi wajah dia dah kembali normal dan dia memeluk kami satu persatu. "Kau orang dah selamatkan aku, tapi kita kena tinggalkan Tasik tu. Jangan pandang air tenang itu lagi," kata Zara sambil menangis. Kami balik ke college dengan rasa lega yang tak terhingga. Tapi aku tahu pengalaman tu akan kekal dalam ingatan kami selamanya. Tasik tu bukan tempat biasa dan ada sesuatu yang tak akan pernah kami fahami sepenuhnya. Kalau kau masih di sini, terima kasih sebab berani dengar sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau berani, kita jumpa lagi dalam mimpi.